petunjuk-petunjuk. Maka disitulah tuan-tuan kata kenal. Dah bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah kata, cik, sebenarnya kiblat awak sini. Dah habis sembahyang. Yang tak habis sembahyang cerita lain. Ini cerita yang dah habis sembahyang. Dalam Islam mudah. Kalau kau dah sembahyang, ketika mana kau angkat takbir kali pertama, kau betul-betul yakin dalam kiblat situ, maka ia diterima oleh Allah. Tak perlu kita repeat balik solat kita. Kecuali kalau kita tengah sembahyang, apa kata cik, kiblat salah. Saya pernah jadi sikit dekat RNR ni kadang-kadang orang gunung sejadah mungkin gunung ikut suku ni. Hak kepada tala ke lain, hak kaki tala ke lain. Tengah-tengah sembahyang tu saya tengok orang lain sembahyang orang lain. Tapi tempat tu saya dah masuk dulu. Tengok cari kiblat tak jumpa. Bukalah sejarah. Kalau kita buka sejarah, kita nampaklah sejarah bagaimana dia punya muka dia, mana kaki dia kan. So kita ikutlah buka sejarah. Rupanya orang yang lipat tu di kubur begitu. Dalam keadaan terbalik. So sangkaan kita pun begitu. Tapi tengah sembahyang nak buat macam mana? Kita pusing. Di badan kita pusing arah kiblat yang betul. Kena pusing. Jangan kita akan pada salah. Selepas kita tahu kita memang salah. Tapi kalau kita dah selesai salat, ia dah dikira oleh Allah salat tersebut. Benda tu mudah. Tapi orang nak buat cerita. Kalau kita jawab sesama kita mungkin boleh terima. Tapi geng-geng ni sedangkan mana belum turun ayat Allah menjawab apa yang mereka perlu-perlunya khawatirkan tentang amal ibadat orang-orang sebelum daripada ini. Bila mana Allah turunkan ayat ini, maka ianya memadamkan sama sekali perasaan-perasaan buruk yang cuba dimasukkan dalam diri umat Islam. Kononnya perubahan kiblat itu menjejaskan amal ibadat sebelum daripada. Maka kalau kita lihat dalam riwayat yang lain yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Ishaq, bila mana Nabi SAW berhadapan dengan provokasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin Arab yang ada di bumi Madinah pada ketika tersebut, baik akhlak Nabi tak pernah terus membantah apa yang telah Allah tetapkan daripada ketetapan syariat dia telah mesti menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi pandang ke langit. Nabi menatap wajah baginda ke arah langit, seolah baginda mengharapkan pemahaman Allah terhadap apa yang terkandung dalam hati baginda. Apa yang diingini oleh hati baginda itu baginda adukan dalam keadaan mulutnya terkunci. Ini dia. Maka saat itulah Allah menurunkan ayat yang ke-144 yang kita akan bicarakan insya-Allah bagi dua ayat selepas daripada ini. Allah kata pada nara taqalluba wajhika fis sama, wahai Muhammad, bukan kami tak tahu apa yang berada dalam hati kamu daripada perasaan yang tercampur akibat daripada penghinaan-penghinaan yang dibuat oleh golongan-golongan tadi. Allah tengok kata, kami sering melihat wajah kamu itu menghadap ke arah langit, maka sesungguhnya kami akan mengalihkan ke arah kiblat yang engkau sukai. Allah yang mana bagi pada Nabi. Cuma Allah nak ajar pelajaran yang dia buat taat dulu perintah Allah. Kesenangan, kegembiraan itu Allah letakkan lagi, cepat ataupun lambat. Tapi mesti dibuat ikut apa? Ikut kehendak Allah. Yang lain jangan takut. Cepat ataupun lambat, mesti Allah akan menghadirkan kita kegembiraan yang sesuai. Jangan kita buat taat sikit, kita nak apa yang kita nak. Kadang-kadang Allah perintahkan sesuatu tujuan yang benar supaya Allah nak didik kita agar kita dapat bersabar dengan ketetapan daripada Allah. Dengan ketetapan itulah akan membuatkan manusia lebih yakin kepada Allah saat dia menerima sesuatu kurnia daripada Allah, seperti mana umat Islam yang Allah berikan kejayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah sahabat daripada Nabi berhijrah ke Madinah dengan tahun? Selepas 8 tahun Nabi berhijrah, baru boleh balik ke bumi Mekah. Buka bumi Mekah balik, bukan sekejap. Tapi nak tengok betul ke kamu kata kamu sayangkan Allah. Bila sayangkan Allah, Allah perintah sesuatu, tak banyak soal ikut. Bila mana Allah perintah buat, bila mana Allah suruh agih. Kita akan tengok ada faedah yang lain dibagi daripada Allah tentukan dalam ayat yang berikut. Kita akan tengok ayat 143. Allah sebutkan ada sebab yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala
datangkan. Kenapa perubahan itu berlaku lewat daripada masanya yang mana berlakunya seawal kita kata hijrah Nabi, sedangkan perubahan itu hanya berlaku 16 atau 17 bulan selepas daripada hijrah. Maka beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mengatakan, kami ingin anda kata diberitahukan kepada kami mengenai orang-orang yang telah meninggal dunia daripada kami sebelum menghadap kiblat. Bagaimana dengan syarat yang telah kami kerjakan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis? Orang Islam ini ada juga yang nak tahu supaya mereka yakin apa yang telah mereka buat daripada amal salat sebelum daripada itu sampai diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, Allah kata, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tak pernah mensia-siakan iman kalian. Apa yang kalian yakin daripada perintah Allah kalian buat, maka Allah tetap terima sekalipun ia berlaku sebelum daripada perubahan kiblat itu berlaku. Nampak? Tetapi orang-orang yang jahat, seperti mana kita sebutkan tadi ahli kitab, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, mereka bertanyakan soalan-soalan yang benar-benarnya nak ambil berat tentang perintah Tuhan tersebut. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan menyentil. Dan Allah yang arah Masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, itu nak ubah ke arah Masjidil Haram. Ibaratnya begitulah bahasanya. Maka di sinilah Allah mendatangkan ayat yang sedang kita bicarakan sekarang untuk mempersoalkan kembali kepada mereka ini, apa yang kalian sebut tentang arahan pertukaran kiblat ini? Sedangkan kita tahu ketetapan syariat itu milik Allah. Allah nak suruh apa pun punya pasal dia. Adakah yang kamu sibuk-sibuk nak tanya ni, kamu nak ikut perintahnya, ataupun kalian cuma bertanya untuk nak menyakitkan hati sesiapa? Maka bila mana mereka menanyakan soalan tersebut, Allah jawab dengan ayat tersebut. Ianya memadamkan sama sekali provokasi-provokasi yang mereka harapkan mereka dapat keberuntungan untuk paling kurang menimbulkan perasaan ragu-ragu dalam diri umat Islam, ataupun sekurang-kurangnya menyakiti hati Nabi SAW. Tapi bila mana Allah sendiri yang backup Nabi SAW, Allah sendiri yang menerangkan hati orang beriman dengan penjelasan yang seperti ini, orang beriman dah ada jawapan. Kenapa Allah kamu tukarkan daripada arah Masjidil Aqsa pergi ke arah Masjidil Haram? Jawapannya apa ni? Punya pasal Tuhan tadi dah suruh apa tu. Macam kita katakan, kenapa sembahyang 5 waktu? Ada tu yang tanya pada saya, Ustaz, kenapa suruh sembahyang 2 waktu? Adalah, kita mungkin boleh bagi jawapan daripada sudut kita kata akal. Tapi jawapan yang paling mudah, dah tu yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh sembahyang 10 rakaat, kita sembahyang. Kalau Tuhan kata sembahyang 1 rakaat, kita sembahyang. Apa masalah bagi kami dengan Tuhan kami pada perintah kami akan pernah bangkang dan juga mempersoalkannya, mencari hikmah sesuatu yang lain. Apa sebab kita sembahyang 10 rakaat ni? Kita cari hikmah dulu, kerana sekian-sekian. Itu lain cerita. Ini tidak. Dia tanya tu tujuannya macam kita kata nak provoke. Kenapa ini kan nak buat, nak ikut. Kalau dapat tahu, tak juga. Kalau pun mereka mengetahui kebaikan-kebaikan daripada perintah-perintah Allah sekalipun, atau larangan-larangannya, mereka bukan nak buat. Sebenarnya mereka cuma nak mempersoalkan keadaan perintah tersebut agar mereka dapat menyakiti hati Nabi dan umat Islam. Kesimpulannya, bagaimana keadaan Nabi SAW saat ketika mana datangnya perintah yang awal? Ya, Nabi tak pernah membantah macam yang kita ceritakan tadi. Setiap kali nak buat ibadat mesti menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Tapi saya sebutkan tadi bahawa setelah Nabi melaksanakan perintah Allah supaya menghadapkan kiblat baginda ke arah Masjidil Aqsa, tetap juga dalam diri Nabi ada kesayang terhadap Kaabah, Baitullahil Haram yang telah Allah jadikan di sisinya. Kita tahu beberapa petunjuk yang sangat-sangat jelas tentang kemuliaannya, antaranya makam Ibrahim, antaranya Zam-Zam yang Allah kurniakan di sana. Nabi sayang tak pakai dalam lagi. Maka ketika Nabi di Mekah, tuan-tuan, bagi sahabat-sahabat yang pernah ikut perkuliahan saya ceritakan bagaimana Nabi SAW waktu di Mekah, walaupun Nabi salat ke arah Masjidil Aqsa sebab itu perintah yang asal, tapi Nabi akan memilih bahagian dinding yang
Masjidil Aqsa. Macam mana tuan-tuan? Betul-betul tengok gambar raja. Gambar raja ni tuan-tuan nampak tak? Disebutkan di situ ialah Rukun Syami. Rukun Syami ini arah ke arah bumi Syam, ialah ke arah utara, tempat beradanya Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW bila mana baginda salat, agak-agak baginda salat di arah bagaimana? Sini ke, sini ke, sini ke, sini. Nabi akan salat arah sini. Sebabnya arah Masjidil Aqsa sini, Nabi akan sembahyang ke sini supaya Nabi dapat hadap dua tempat. Satu hadap ke arah kiblat, arah Masjidil Aqsa. Satu juga Nabi dapat hadapkan juga ke arah Kaabah. At the same time. Maksudnya satu keadaan tapi dapat dua. Kaabah hadap, belakang Kaabah itu ialah hadapnya ke arah bumi Palestin. So di sini dah nampak Nabi sembahyang ini nanti antara dua rukun yang namanya rukun yang mana? Rukun Hajar Aswad, kerana bahagian belakang daripada rukun yang mana dua Hajar Aswad ini dinding yang sebelah sana. Itulah yang menyebabkan dia ada rukun Syami dan rukun Iraqi adalah merupakan arah yang menuju ke arah Masjidil Aqsa. Ini waktu Nabi duduk di Makkah. Selama tempoh Nabi sembahyang di Makkah, inilah pot, istilahnya pot Nabi untuk sembahyang. Yang Nabi suka. Pasal apa? Sebab dapat dua-dua. Ke arah Kaabah dapat, tapi Nabi tak melanggar perintah Allah, kiblat dia mesti diadakan ke arah Masjidil Aqsa. Tapi bila mana Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah, Madinah tak boleh buat begitu. Sebab Madinah adalah memang dah bahagian utara. Tadi waktu Nabi berada di Mekah, Mekah ialah selatan daripada arah Baitul Maqdis. Selatan Baitul Maqdis ialah bumi Mekah. So Nabi duduk bahagian selatan, ada ke arah utara, tempat Kaabah depan baginda. Tapi bila mana kita kata Nabi berada di bumi Madinah, ibaratnya belakang Nabi ialah Kaabah, depan Nabi ialah Masjid Aqsa. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Sedangkan perintah Allah tetap sama, hadapkan ke arah Masjid Aqsa. Ini yang jadi benda yang disebutkan orang Yahudi nampak peluang. Dah tak ada dah dia punya keadaan yang macam Mekah, tak ada kita bantai dia cukup. Inilah peluang kita untuk mempersoalkan kewajaran agama baru yang didatangkan oleh Muhammad. Okey. Maka beberapa tafsir dan yang lainnya menyatakan bahawa pemerintah untuk pengalihan arah kiblat ini turun. Ada satu riwayat yang lain yang saya bawakan riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua kata dia berlaku waktu zuhur. Tepatnya di Masjid Bani Salamah, yang akhirnya masjid tersebut dinamakan dengan nama Masjid Qiblatain. Yang hari ini kalau tuan-tuan pergi ke arah bumi Madinah, maka tuan-tuan akan singgah di masjid tersebut tentang salat. Biasanya tuan-tuan kata, oh kami dapat salat di masjid yang dikatakan turunnya ayat perintah pertukaran kiblat. Tapi sebenarnya pertukaran kiblat bukan tidak berlaku di Masjid Qiblatain. Semua masjid di Masjid Madinah semua telah berlaku perubahan kiblat. Sebab asal-asal perintah untuk salat semuanya menyatakan Masjid Aqsa. Maksudnya semua masjid, kata Masjid Quba pun punya perubahan kiblat. Bagaimana perubahan kiblat itu berlaku? Senang. Mana yang menjadi lawan arah kiblat hari ini, itulah arah kiblat yang asal. Hari ini kita sembahyang Masjid Nabawi contohnya, sembahyang menghadap bahagian depan. Asal kiblat arah Masjid Nabawi yang asal adalah belakang itu. Sebab dia telah arah utara bagi Masjid Nabawi. Selatan yang Nabi Masjid Nabawi adalah menghadap ke arah Mekah. Dan saya pernah ceritakan dalam perkisahan suatu hijrah, peristiwa hijrah, tuan-tuan pernah dengar kuliah-kuliah yang sebelum daripada ini. Salah satu daripada mukjizat yang Allah tunjukkan tentang keberadaan Nabi melalui peristiwa hijrah, iaitulah kedudukan Masjid Nabawi itu adalah satu kedudukan yang betul-betul setentang. Setentang dengan apa? Setentang bahagian utaranya dengan arah Masjid Aqsa dan bahagian selatannya itu setentang dengan arah Kaabah. Ibaratnya kita kata kalau kita nakal daripada titik Masjid Aqsa dengan arah titik Masjidil Haram, maka di tengah-tengah garis lurus tersebutlah beradanya bumi Madinah. Macam mana Nabi boleh poinkan Masjid Nabawi itu betul-betul berada di titik tengah antara dua tempat ini, sedangkan zaman Nabi bukan ada GPS. Kita nak poinkan masjid kita, contohlah kami ini
nak buat masjid dekat Bukit Indah kita dahulukan. Tapi kami nak kalau boleh biar masjid kita ni betul-betul berada di satu garis lurus yang disatukan di antara menara KLCC dengan menara Al-Ustaz. Ukur satu poin dekat menara KLCC, ukur satu lagi dekat menara Al-Ustaz. Tengok tengok masjid Bukit Indah betul-betul perlu tengah-tengah. Zaman sekarang orang boleh buat pasal apa? Dia pakai GPS, dia tengok juga ke tempat sesuai yang tidak nak buat, letakkan masjid sebagai itu yang kedua. Tapi kita tentu ingat bagaimana Allah meletakkan Masjid Nabawi. Cuma dengan satu perkara itulah Allah berikan GPS yang tidak dilihat pada seekor haiwan yang namanya unta. Nabi tunggang unta tersebut jalan sampai ke tengah-tengah kota Madinah. Orang pakat nak tarik unta tu, singgahlah ya Rasulullah ke rumah kami. Nabi kata, dah tinggalkan tadi unta tu, jangan mengacau unta ni. Fakinnaha murah, unta ni sedang berada di bawah pengawalan Tuhan yang mengarahkan dia. Berhenti dekat mana? Dekat situ dia akan berhenti. Maka unta tu datang dekat tempat yang hari ini dibinanya Masjid Nabawi. Dia pun duduk sekejap, Nabi tak turun lagi. Unta tu bangun balik, pusing kali kedua, berhenti tempat yang sama. Maka kata Nabi kata, bismillah, kami akan bina rumah kami, itulah Masjid Nabawi. Tengok-tengok penemuan pada waktu ini setelah kita wujud di sistem satelit, kita dapat tengok macam mana sepetangnya arah Masjid Nabawi dan juga Masjid Haram dan juga Masjid Aqsa. 3 masjid yang disebutkan. Siapa-siapa yang nak bersusah payah ke sana memang boleh bersusah payah ke tempat lain, jangan susah payah ke tempat. Tapi 3 tempat ni Nabi kata bersusah payah kalian itu pergi, iaitulah ke arah Masjidil Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Ia terletak pada satu garis lurus yang sama. Kita berhenti untuk azan. Masuk lagi. Dah lagi 3 minit masa. Pada cantik. Okey, riwayat yang kedua yang menceritakan bahawasanya ia berlaku di bulan, minta maaf, di waktu Zuhur. Ada beberapa riwayat yang disebutkan kerana perkara ini. Maka di sinilah kita kata, kalaulah orang tanya bilakah berlakunya kali pertama perubahan kiblat, ada 2 pandangan. Satu yang kata waktu Zuhur, satu yang kata waktu Asar. Kedua-dua ini berkemungkinan kita kata tidak ada satu pun yang salah, kerana ia berlaku pada keadaan-keadaan yang berbeza. Maksudnya macam saya sebutkan tadi, ia mungkin berlaku di waktu Zuhur, tapi bila mana berpindah untuk salat yang berikutnya, next salat tu tempat yang baru itulah baru berlaku perubahan kiblat. Maka dua-dua waktu itu tetap dikira sebagai waktu yang paling awal. Paling awal di sini Zuhur, paling awal di sini ialah Asar. Maka pada ketika itulah kedua-dua pandangan itu diterima oleh para ulama. Demikianlah juga dalam pandangan-pandangan yang lain. Sehingga saya sebutkan tadi, di bumi Quba tersebut disebabkan dia jauh sikit daripada tengah kota Madinah, berita perubahan kiblat itu sampai lepas 2 hari. Orang daripada tengah kota Madinah pergi ke arah Masjid Quba, kita dah tukar dah kiblat, lepas 2 hari baru sampai. Ini pandangan yang digunakan. Maka daripada cerita-cerita berkenaan tentang perubahan kiblat ini daripada sudut fiqh, bagaimana kita dapat lihat satu hukum yang namanya hukum nasakh. Dalam Islam dia hukum nasakh, hukum yang terkemudian membatalkan hukum yang terdahulu. Bila mana datang satu arahan daripada Allah, kemudian daripada arahan yang awal, tetapi ia mesti berlaku zaman Nabi. Zaman kita ni jangan tiba-tiba kata dah dinasahkan hukum ni dengan hukum yang baru lepas sekarang tadi. Apa yang telah tetap daripada syariat zaman Nabi ini tidak akan lagi dinasahkan. Tetapi nasakh yang berlaku zaman Nabi, iaitulah datangnya hukum terkemudian daripada hukum yang pertama. Ianya tidak harus diikuti kecuali setelah diketahui. Maksudnya kalau benda itu tak tahu, orang ubah tak tahu kata perubahan kiblat berlaku, maka selama itu mereka akan tetap menghadap ke arah Masjid Aqsa, tak boleh ubah itu suka, melainkan datang khabar yang betul, yang diyakini daripada orang yang dipercayai. Memang betul Nabi suruh itu ubah kiblat ke arah Masjidil Haram, maka barulah diikuti perkara tersebut. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun telah turun dan disampaikan lebih awal, kerana mereka telah diperintahkan untuk mengulangi salat Asar, Maghrib dan juga Isya. Orang ubahkan dah 2 hari. Kalau itu sembahyang dalam keadaan tak diubah lagi kiblat. So apa jadi di antara in between? Tahu tentang arahan dengan tak tahu tentang arahan adalah jadi ini. Macam tadi lah kita sebutkan, kalau kita dah salat, dah selesai salat, kadang kita tak tahu kiblat itu sebagai arah lain, tetapi waktu kita angkat satu dari arah, syarat kita yakin itulah kiblat kita, maka
maka selama mana kita salat dengan yakin tersebut sebelum datangnya pengetahuan yang merubah ia dengan pengetahuan yang lain yang lebih betul, maka selama itulah insya-Allah sembahyang kita diterima oleh Allah. Ini keadaan yang sebenarnya senang untuk kita masuk hutan, contohnya tak bawa kompas, tak bawa apa-apa alat, cuma membekalkan dengan cahaya matahari. Kita agak-agak kita kata kalau matahari datang dari sebelah sini, dijatuh sebelah sana, daripada arah barat kita takkan sikit lebih kurang dalam sekitar mungkin dalam 40 darjah daripada arah jatuhnya matahari, itulah arah Kaabah. Maka pada ketika itulah kita salat Allahu Akbar dengan terdapat itulah kiblat kita, maka sah sembahyang kita. Syaratnya mesti diyakini dengan kadar sekurang-kurangnya zat yang 35% kiraan sinazan. Perintah daripada Allah yang berkehendak apa sahaja yang dia berkehendak, dan tak ada siapa pun yang layak untuk mempersoalkan perkara ini. Bagi mereka yang betul-betul menuruti perintah ini, maka mereka lah yang memperoleh hidayah. Tapi orang yang sibuk bertanya, sibuk nak mempersoalkan tanpa ada keinginan untuk nak ikut perintah Tuhan tersebut, maka dia lah yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan pertukaran kiblat setelah dijelaskan oleh Allah inilah yang akhirnya menampakkan sakit hati dalam kalangan orang-orang yang telah disebutkan golongan-golongan tersebut dengan nama-nama tadi, sebab tidak ada nak berhujah pada dia. Benda tersebut telah dekat daripada sisi Allah. Memang aku yang suruh kata Allah, aku tu milik timur dan juga barat. Apa hal yang kalian nak persoalkan benda perubahan kiblat ini? Maka inilah yang akhirnya menimbulkan dendam dengki dalam diri orang-orang yang sebegini, sehinggalah yang membawa kepada rentetan-rentetan berlakunya selepas daripada itu episod-episod peperangan dan sebagainya. Salah satu daripada benda yang menyebabkan mereka berdengki dengan umat Islam yang diberikan kiblat yang baru lain daripada kiblat yang sebelum daripada ini, sedangkan mereka adalah orang yang tidak mahu mengikut perintah Allah tersebut. Dalam hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang golongan ahli kitab secara khususnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ahli kitab tak dengki kepada kita kerana sesuatu sebagaimana kedengkian mereka pada beberapa perkara mereka. Apa dia? Iaitulah tentang hari Jumaat. Kita datang sembahyang Jumaat, jangan kita ingat orang tak tengok kita dengan pandangan dengki. Pasal apa? Sebab kita ni dapat Jumaat yang ada pada hari Jumaat, kita masih lagi tetap dapat melakukan urusan-urusan pekerjaan yang lain kecuali pada waktu salat saja. Orang-orang yang lain, Yahudi, Kristian khususnya, bila mana mereka menolak arahan daripada Allah untuk menjadikan Jumaat itu hari kemuliaan, mereka katakan minat hari Sabtu untuk Yahudi. Orang Nasrani katakan minat jadikan hari Ahad. Mereka tidak boleh bekerja langsung pada hari tersebut. So, bila tengok umat Islam, dia orang juga ada kemuliaan, tapi boleh bekerja setiap Allah perintahkan. Apa ni? Bila mana dah selesai solat, carilah masjid. Pasal apa? Sebab hari Jumaat adalah hari yang penuh dengan keberkatan. Cari rezeki lepas sembahyang Jumaat memang best. Siapa yang tahu meniaga, biasa meniaga lepas Jumaat, tapi syaratnya jangan meniaga masa Jumaat. Meniaga masa Jumaat, minta maaf, itu rasanya alhamdulillah dari orang-orang yang akan dicelakakan. Pasal apa? Sebab dia buat dosa besar. Itulah melanggar arahan Allah, jangan berus niaga waktu azan telah dilakukan. Tapi kalau dia niaga lepas sembahyang Jumaat, dia niaga. Siapa yang biasa niaga lepas Jumaat, kita tahulah macam mana keuntungan yang didapat setelah Allah perintahkan kita qudiyat as-salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau telah selesai sembahyang Jumaat, waktu bertiarap akan di bumi, carilah rezeki. Satu-satu yang nak test, tengok macam mana best in business, cuba try bisnes lepas kita sembahyang Jumaat. Cuma amarannya jangan sampai kita menghalang orang lain. Tidak. Semangat nak belajar semua kalau nanti kamu tak pasal saya memang tak ada pasal lagi. So, nak belajar pilih kepada Allah, asalkan ada tempat yang baik, nak belajar lebih belajar pada Jumaat ni hasilnya insya-Allah. Okay? Yang keduanya apa yang didengkikan oleh ahli kitab, iaitulah yang keduanya, iaitulah kiblat yang Allah berikan kita lain daripada orang lain. Yahudi dan juga Nasrani berkongsi kiblat yang sama, iaitulah arah masjid asal kita ke arah masjid dengki dia. Kita dapat special allocation untuk tempat. Dia tak mesti dah tempat seperti itu.
Iaitulah bila mana kita dapat mengungkapkan amin di belakang imam yang semua tahu faedahnya. Siapa yang mengungkapkan amin bersama-sama dengan imam, maka diampunkan dosa bagi diri kita. Tak semacam dia sebut amin, tak ada apa-apa. Kita sebut amin, dosa kita gugur. Amin apa? Amin pada surah Al-Fatihah. Disebutkan dalam hadis dia kata, "Idza amana al-imam fa amin faman wafaqa ta'min mutaqin al-malaikah wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendengar untuk imam diamin, maka aminlah kalian dengan untuk imam. Sebab siapa yang amin itu disertai dengan para malaikat, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini cerita ayat 142. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam perpisahan datang ayat yang berikutnya. Dan ada tentang cerita di balik kenapa Allah ubah kiblat umat Islam, ayat 143. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibn Kathir, semua hal ini terlibat sama. Orang musyrikin ke, ahli kitab ke, Yahudi tadi itu ataupun orang munafik, mereka berkongsi bicara yang sama. Apa yang mereka berkongsi? Mereka katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau betul agama kamu itu agama yang baru, lain daripada agama yang sedia ada daripada Yahudi dan juga Nasrani, yang mana mereka itu dikenali kiblat mereka, arah mereka beribadah selama ini ke arah Masjid Al-Aqsa. Tapi kenapa bila mana umat Islam yang kamu katakan agama kamu berbeza daripada Yahudi dan Nasrani, tiba-tiba bila sembahyang hadap ke arah Masjid Al-Aqsa juga? Pada waktu itulah orang Yahudi, golongan musyrikin, golongan munafik yang tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berkongsi cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi Fadilatul Imam Bilal